Tenang, tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri. Kita bukan datang nak lawan. Tenang. Tak ada, saya bukan, tak boleh. Permulaan datang dari mimpi ke apa? Yang datang tu mengajarkan tu siapa? Ya? Yang datang mengajarkan tu siapa? Yang diberitahu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, subhanallah. Mereka sebenarnya telah meninggal dunia kan? Ya, saya tahu, tapi roh saya tak ada. Roh memang ada tapi di sisi Tuhan mereka. Kita kena baca Al-Quran benda ni. Ya, tahu. Pasal setiap yang mati akan ke alam bar. Allah. Ada ayatnya, wali-wali Allah mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi di sisi Tuhan tu bermaksud di alam barzakh dan di sisi Allah Ta'ala lah. Jadi banyak kes sama yang seperti akak ni saya handle. Yang mana jin-jin ini mereka mengaku-ngaku dan mereka menyamar-nyamar. Saya masuk ke bilik tadi, tiba-tiba dia terbuka silat dan dia bagi salam. Ini memang kaedah jin meresap ataupun menurun tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri. Kita bukan datang nak lawan. Tenang. Tak ada, saya bukan, tak boleh. Akak kontrol diri. Akak kontrol diri. Akak pakai topeng baik topeng satu. Ya, tu buat tengok abang saya ke apa. Tak apalah, kita datang, kita jalan sekali lah. Kalau benda ni memudaratkan akak, kita bantu lah. Mudarat, tapi saya malas. Ya kak? Benda ni mudarat ni kak? Tak ada, bagi saya tak ada mudarat. Betul ke tak mudarat? Ya, insya-Allah. Akak solat okey? InsyaAllah. Tapi kenapa akak bersih dan nak serang saya? Bukan nak serang, dia itu salam perkenalan. Okey. Lama dah? Kalau tidak dia bagi salam, kalau tidak, kalau benda yang bukan tu tak. Okey. Kalau ikutkan kalau solat pun tak boleh. Okey. Saya dengar akak boleh rawat orang, betul? Ya. Datang sendiri ke macam mana? Ya, datang Sejak bila? sejak umur lebih kurang 45 tahun. 45 tahun lah. Permulaan datang dari mimpi ke apa? Yang datang tu mengajarkan tu siapa? Ya? Yang datang mengajarkan siapa? Yang diberitahu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, subhanallah. Jadi macam ni kak. Saya terangkan akak jangan marah ini melalui pengalaman dan ilmu saya lah. Sebenarnya sesiapa pun Sunan Kalijaga ke Sunan Wali Songo ke apa ke, mereka sebenarnya telah meninggal dunia kak. Ya, saya tahu, tapi roh saya tak ada. Roh memang ada tapi di sisi Tuhan mereka. Kita kena baca Al-Quran benda ni. Ya, tahu. Pasal setiap yang mati akan ke alam bar. Jadi subhanallah. Tapi tidak pada wali-wali dan orang-orang yang mati. Betul. Ada ayatnya, wali-wali Allah mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi di sisi Tuhan tu bermaksud di alam barzakh dan di sisi Allah Ta'ala lah. Jadi banyak kes sama yang seperti akak ni saya handle. Yang mana jin-jin ini mereka mengaku-ngaku dan mereka menyamar-nyamar sebagai sosok-sosok nama-nama besar lah. Wali Songo, Putri, itu dan ini. Saya tak pernah mengakui mereka. Yang saya tahu Allah, itu saja. Dan setiap yang gerak yang berlaku hanya dari Allah, datang daripada Allah. Betul, daripada Allah. Tapi kita kena tahu ada bantuan ke tidak. Jadi macam mana sekarang? Nak saya tolong ke tak nak? Akan nak lepaskan benda ni ke tak nak? Pada saya tak ada masalah pun. Tak ada masalah jadi kalau akak tak nak dibantu, akak tak ikhlas nak lepas, saya tak boleh buat apa lah. Tak nak dibantu. Tapi pada saya tak ada benda yang ikut. Cuma kalau boleh, tengoklah abang saya, kakak saya. Tapi sebenarnya tak normal kak. Dia kadang-kadang dia tak terefek pada akak, tapi dia mengganggu keluarga.
That's why lah kita check pun, kita akan check sekeluarga supaya kita dapat kesan gangguan ni datang daripada mana dan sebagainya. Banyak kes-kes yang mereka ini mengganggu, mereka ini mengaku mereka menjaga, melindungi dan membantu, sedangkan mereka lah yang mengganggu diri kita dan keluarga kita. Pasal kita fikir satu kak, kita boleh sebut Allah, guru pertama kita adalah ibu kita lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul? Jadi apa ilmu pun kita kena ada guru dan kena ada pemandu. Jadi yang datang dalam mimpi ataupun di alam gaib ni kita tak boleh percaya 100%, kerana ada guru. Kat guru dengan siapa? Di Segamat. Di Segamat. Jadi kat kaedah akak merawat macam mana? Maksud? Menggunakan bantuan ke ataupun akak sedar total rawat orang? Sedar total. Jadi macam mana akak boleh tahu rawat tanpa belajar? Ya. Maksudnya akak izin Allah juga. memang izin Allah kak. Kita nak bancuh air pun kita kena belajar. Ya. Kita ABC alif bata pun kita kena belajar. Kena ada guru yang mengajarkan. Ayat kalimah Allah saja. Tak boleh macam tu kak. Tak apalah, akak panggil akak punya tu, saya nak cakap dengan dia kejap. Kalau abang boleh panggil, saya pulang pada abang apa. Kalau abang nak buat apa, saya tak kisah. Abang nak ubat ke, nak rawat ke, nak buang ke, pulang pada abang. Okey, Pada saya tak alhamdulillah. ada masalah. Cuma saya minta akak pakai topeng, akak pakai telekong, pakai stokin. Tapi tak tahu lah, tanya nak buat live saya sebab. Saya tak buat live kak. Saya rakam biasa. Kalau nampak Kalau muka, rakam pun tak boleh. saya akan kaburkan. Habis saya tak nak, saya tak nak. Akak membelakangkan kamera. Akak belakangkan kamera. Kalau kamera pun tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal benda ni kita nak jadikan satu education, pemahaman, pengajaran pada orang. Kalau rasanya abang ni ada banyak video kot, saya tak perlu. Tak apalah akak pakai Kalau dulu. abang nak buat ke, abang buat je lah. Kalau dia saya tak nak campur. Kalau abang nak rawat saya ke, apa ke, nak buang kata ada kan, nak buang. InsyaAllah. Saya izinkan buat je lah. Tapi saya minta akak pakai dulu lah. Akak pakai telekong. Tapi saya tak nak keluar sini. Ha? Saya tak nak ada video-video ke, gambar-gambar ke. Itu pun salah satu budak itu tak kira lah macam tu. Macam mana? Mungkin boleh orang tengok pun boleh jadi fitnah. Tak, sebenarnya tak ada kata fitnah pun dalam Tak, video maksud ni. dia fitnah tu bukan macam mana. Kadang orang yang tak faham tu nanti Itu sebab kita nak kita yang mendatangkan fitnah tu, sebab Tak, kita wujudkan benda. kita buat video semua kerana kita nak menyedarkan masyarakat apa benda yang melibatkan fitnah. Kita nak menyedarkan masyarakat apa benda yang kalau untuk rakam tak ada saya. tak apalah akak. Tapi abang buat je lah untuk abang. Kalau abang rasa boleh buang, kalau abang kata jin ke apa ke, kalau abang nak buat saya tengok. Okey. Tak ada masalah. Okey. Tak apa, akak rehat dulu Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Okey. Tak apa. Tapi tak apa, tak payah. Pasal kita nampak kuat dekat dia. Dekat lain ni tak ada. Dekat yang lain ni tak berapa kuat lah. Macam saya cakap lah, kadang-kadang orang yang ada benda ni, dia tak efek pada diri dia, tapi dia efek orang keliling dia. Faham tak? Macam orang yang ambil ilmu, ambil jin lah. Dia ambil jin, tak kena kat dia, tapi benda tu kacau anak bini dia, kacau keluarga dia. Kita takut benda ni ada kaitan. Kita tak tahulah mana dia ambil ke apa ke. Biasanya automatik ni dua jalan yang saya cakap. Automatik tiba-tiba boleh ubat orang, boleh rawat orang, boleh membidan orang ni, biasanya datang daripada keturunan. Keturunan ada punya keturunan. Dah? Belum kejap. Tapi macam biasalah, macam kita cakap, kalau pesakit sini tak nak dirawat, kita tak boleh paksa. Pasal semua atas keikhlasan diri kita. Kita nak buang tu atas ikhlas kita. Kita takut nanti kita cuba pun, kalau dia tak ikhlas, lepas kita rawat, lepas kita buang, dia rindu benda tu, dia panggil balik benda tu, sama je. Okey. Abang sini sikit. Okey, duduk duduk sebaris saya. Okey, akak sini sikit. Akak sini duduk. Saya tak boleh bergerak banyak.
Oh, ni. Untuk sakit. Akak luruskan kaki pun tak apa. Pakai emas dulu kak. Pakai emas terus. Kita dah start rekaman kan. Ada tak Mas? Dia hilang Mas. Bila bagi satu lagi. Ada. Ada. Jadi sebenarnya kadang-kadang separuh orang tu dia cakap dia takut menimbulkan fitnah jadi aib. Saya tak ada aib pun. Kita nak bagi satu kesedaran yang meluas pada semua orang. Kita nak bagi orang yang selalu fitnah ni faham mana gangguan ni datang sebenarnya. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu selepas setahun booking jadi kepada yang menonton, banyak kali saya cakap kenapa booking jadi lambat, kerana satu malam satu keluarga saya buat rawatan Isnin hingga Khamis sahaja. Jumaat satu Ahad saya cuti, puasa saya cuti sebulan, raya saya cuti hampir sebulan. Jadi kalau saya tak berapa sihat ke ada masalah ke apa, saya akan cutilah. Jadi memang akan jadi lama. Dan konsep saya, siapa yang Allah takdirkan bertemu, kita bertemulah. Siapa yang Allah izinkan tak bertemu, maka tak dapatlah kita bertemu. Jadi kepada yang menonton, kami berada di Kuala Pilah hari ini untuk membantu checking dan juga merawat keluarga ni. Cuma kita nampaklah tadi ada satu adegan sebelum kita mulakan rawatan kita, yang mana adik kepada akak-akak ni dijangka dan diketahui oleh mereka ada benda yang mendamping lah. Jadi saya pun tak tahu saka ke apa, wallahu alam lah. Cuma ada ciri-ciri yang sebegitu. Cuma macam saya cakap, kalau hati kita tak ikhlas, jadi kita bantu pun tak ada gunanya. Kerana dia akan panggil balik benda tu datang. Pasal kes-kes ni ada berlaku dan ada yang saya handle. Kalau dah sampai 3 kali tak lepas-lepas, memang dia tak nak lepas lah. Pasal benda tu membantu dia dalam apa yang dia buat. Ada je benda tu dia ada kelebihan. Ada sesuatu yang tak ada pada orang biasa. Jadi subhanallah, tak apalah. Kita doa je lah. Mudah-mudahan Allah buka hati dia, satu hari nanti dia akan buang lah. InsyaAllah. Kalau benda tu batil. Jadi subhanallah, sebelum kita mula rawatan, nanti ambil mic ni, boleh cerita ada tak mimpi-mimpi yang pelik. Mimpi yang pelik ni mimpi yang dialami oleh pesakit gangguan jin ni, akan mimpi yang sama. Cuma dia cerita, jalan cerita tu dia pusing sikit. Macam cerita Melayu lah. Kalau lelaki hero mesti anak orang kaya. Macam mana miskin pun ujung dia mesti anak datuk juga. Macam tu juga filem-filem yang direka oleh bangsa-bangsa jin ni. Poin-poin yang biasanya berlaku ataupun dialami, poin dia ular, bayi, jatuh tempat tinggi, kita akan kerap mimpi nenek, kita akan kerap mimpi keluarga kita yang telah meninggal dunia datang, kita akan kerap mimpi rumah lama, kita akan kerap menerima sesuatu. Mimpi menerima sesuatu adalah bagi kita sesuatu, bayi ke, keris ke, pedang ke, sucuk sanggul ke, apa saja, maksudnya macam memberi. Dan juga kerap mimpi harimau, lembaga hitam, lelaki ataupun perempuan yang kacak selalu datang, mimpi orang berjubah datang mengajarkan sesuatu, mimpi anjing, mimpi kucing, mimpi babi hutan. Jadi ini adalah mimpi-mimpi petanda gangguan. Dan satu lagi, mimpi bersetubuh, mimpi suami curang, mimpi subhanallah, mimpi buaya dan juga mimpi tempat kotor ataupun tempat yang bernajis. Yang pertama, ceritalah kalau ada mimpi tu. Yang kedua, boleh cerita apa simptom gangguan yang dialami, sakit ke, nampak ke, kelibat, terdengar suara ke, ada pergerakan perabot dalam rumah ke, ada tak kena tindih masa tidur, ada tak lebam-lebam di peha dan di betis. Ya, insya-Allah boleh ceritakan. Okey, abang dulu pegang mic ni, abang cakap je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya saya tak ada benda-benda tu. Saya cuma, yang saya tahu, saya cuma sakit ni je. Dialisis. Yang lain tu bagi saya tak adalah. Okey, alhamdulillah. Okey, kakak. Assalamualaikum. Saya yang tentang mimpi apa semua tu, saya rasa 10 tahun yang lalu lah. Lepas tu saya memang ada sakit. Saya selalu ruqyah. Saya selalu ikut kelas-kelas mengaji. Lepas tu benda-benda secara langsung memang hilang terus. Hilang. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada.
Cuma saya sekarang ni menghadapi masalah pada suami lah. Kesian dengan dia. Mengharapkan dia sembuh, dia sihat. Itu saja. Okey, Kak. Assalamualaikum. Kalau mimpi ular tu dah lama dah. Tapi mimpi-mimpi lain tu sebab dah berumur macam ni, saya dah mula dekatkan lebih mengaji setiap hari. Jadinya mimpi-mimpi yang buruk-buruk tu rasanya tak ada. Cumanya sering kadang-kadang tu macam selalu macam lintas kelibat hitam. Macam tu dalam biasalah. Kadang-kadang tu rasa macam ada orang. Tapi bila terperasan kita tu akan terpusing lah tengok. automatik bulu roma akan meremang kan? Nak kata beremang tu tak ada, tapi macam dia macam terlintas selalu macam kerap jugalah. Sakit lain tak? Sakit lain tu cuma dah beberapa bulan tu saya sentiasa ada masa-masa dia jantung saya akan berdebar. Berdegup laju lah. Berdegup laju. Saya dah buat. Maksudnya dah pergi pernah cek lah duduk jantung, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pula kat rumah di Kuala Lumpur saya 3 kali lah rasa macam orang kejut. Dan perasaan tu kadang-kadang kita rasa macam adalah waktu tengok kita. Tapi di rumah KL lah. Cuma saya dah bertahun-tahun badan saya ni ada gatal-gatal tak baik dah lebih 10 tahun saya rasa. Cuma kalau kita pergi doktor kata eczema lah. Kan? Yang lain-lain tu rasa tak adalah itu. Tapi yang saya hadapi ni yang bertahun-tahun ni lah, dah 10 tahun lebih dah ni. Gatal ni lah. Dia ada masa-masa dia akan naik kat muka. Bengkak-bengkak ni lah. Lebam-lebam peha betul saja? Ada kadang-kadang. Lebam tu ada lah. Tiba-tiba je. Raya tak habis lagi ni. Okey, alhamdulillah. Okey, saya tak. Semalam raya ni. InsyaAllah. Biasalah dia orang raya kan. Boleh saya cakap kuat sikit boleh dengar Okey, alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah akan redha dan kita akan dapat apa yang kita niatkanlah. Sesungguhnya walaupun sedetik hati kita Allah Taala tahu. Pasal dia yang bagi sakit kan? Dia tahu apa puncanya, apa semua dia tahu. Ya. Cuma kadang-kadang Allah tu tangguhkan kesembuhan dan apa yang kita inginkan ni kerana Allah nak uji kita lah. Allah nak bagi pahala, Allah nak angkat darjat, Allah nak hapus dosa kita, insya-Allah. Jadi subhanallah, akhir zaman ni banyak manusia terkena gangguan jin. Mana datangnya mereka ni? Mereka datang yang kita selalu tahulah. Bila sakit je kita akan cakap orang buat lah, itu standard lah. Banyak antara kita. Dan bila kadang-kadang efek dia kita selalu menuduh orang ni, itulah sampai kita nak rawat pun kita takut nak orang tahu. Kerana kita dah memang bersangka buruk dengan orang, ataupun mungkin kita pernah bercakap dengan orang tu, kau yang buat aku kan, tiba-tiba kita rawat. Kenapa kita tak nak orang tahu? Sebab kita takut nanti orang tu cakap kita tuduh dia lah. Jadi apa pun jangan tuduh sesiapa. Yang kita ambil usul dia datang daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi melalui kianat manusia ke, melalui keturunan ke, melalui jin dia ke dan sebagainya. Jadi mana benda-benda ni datang? Yang pertama datang daripada jin yang pernah diambil oleh keturunan lalu kita. Orang-orang terdahulu mengambil jin dengan kata ganti nama, sahabat, penjaga, pelindung, pendamping, kadam, keturunan, dan kata ganti nama lain adalah bunian lah. Kerana mengikut pandangan ulama, apa sahaja yang gaib dipanggil dengan nama bunian. Dan bunian ni sebenarnya kat Malaysia je yang ada sebut nama bunian. Luar negara tak ada nama bunian ni. Kerana mereka berwujud dalam bentuk-bentuk manusia. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bunian ni adalah makhluk gaib, manusia yang digaibkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Cuma kita ambil meja lah. Pendapat ulama mengatakan apa yang gaib itu adalah jin, kecuali malaikat. Jadi kita ikut ulama. Jadi orang terdahulu mengambil benda-benda ini untuk menjaga, melindungi dan membantu diri mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka, harta benda mereka, tanah-tanah mereka lah. Dulu kita tahulah sekejap pun
komunis apa semua, penjajah di mana-mana, nak buka tanah pun mana ada kelengkapan, mana ada teknologi yang moden macam sekarang kan. Dua satu parang masuk hutan je. Jadi dengan kaedah yang sebegitu, dengan kesempitan yang sebegitu, dengan keadaan yang sebegitu, kaedah-kaedah yang sebegini banyak orang ambil. Pasal dia instant lah. Bila ambil sesuatu yang instant ni, biasanya dia ada dampingan lah. Kenapa dia mengganggu anak cucu yang ke depan ni? Kerana satulah reason dia, kita tak menjaga dan memberi upah seperti orang yang pertama ambil dulu. Kalau perasan mungkin akak-akak semua dah berumur kan, mungkin perasan dekat saudara kita ke apa ke, orang terdahulu kalau nak buat kenduri, kahwin ke apa ke, dia akan mengasingkan satu dulang dan tak boleh disentuh oleh sesiapa. Ada yang dia meletakkan di atas bumbung, ada yang dihanyutkan ke sungai, dan ada yang diletakkan di dalam hutan. Ini sebenarnya ritual memberi makan kepada jin yang menjaga keluarga mereka. Kalau kita nampak konsep dia sama je lah yang bukan Islam tu buat. Dia letakkan tempat-tempat sesembahan dia tu macam tu lah. Dia letak biskut, aku pergi curi kecil-kecil dulu. Dia letak limau, kita pergi curi limau dia. Gitulah. Jadi sebab itulah mereka mengganggu anak cucu yang ke depan ni. Sebab tak diberi upah, tak diberi makan dan tak dijaga seperti orang yang pertama ambil. Cuma macam sejarah macam ni, kalau kita sendiri dengar pada keluarga ataupun kita sendiri mengalami waktu kecil, mungkinlah kita boleh kaitkan gangguan kita daripada datangnya benda-benda ni. Kalau yang dikatakan oleh perawat tu tak wajib untuk kita percayalah, pasal dia tak kenal keturunan kita, macam mana dia nak cakap kita ada saka? Cuma kita pun kadang-kadang sampai atuk kita tahulah, sampai moyang kita mana kita nak tahu. Kadang-kadang dia dah diambil oleh keturunan ketujuh yang lepas. Zaman Hindu dulu ke dia ambil. Cuma dia punya kontrak tu sampai ke kita keturunan yang ketujuh, tak lepas lagi. Kita kena tanggung lah gitu. Yang kedua datang daripada kianat manusia iri, cemburu dan dengki dengan kita, lalu mencari tukang-tukang sihir untuk menjahanamkan kita. Sihir macam ni biasanya bersifat individu, dia akan sihir kita melalui gambar dan nama kita lah. Kena hati-hati nak masuk apa-apa gambar apa semua ya, insya-Allah. Pasal orang yang hati busuk ni banyak berbanding dengan orang hati yang bersih ni, subhanallah. Ataupun dia sendiri ada saka dalam keadaan dia tak tahu, lalu dia mencela kita, dia tengok media sosial kita keluar kereta baru, motor baru apa semua, beli rumah baru, kita share ni sebenarnya kita nak, orang cakap apa, nak gembira lah dengan usaha kita selama ni dapat beli rumah. Tapi pada pandangan mata jahat ni, mata lalat ni, mereka akan memandang seperti kita ni riak, sombong dan angkuh. Lalu mereka mencela kita saja, automatik saka dia akan datang menyakiti kita lah ataupun menyihir kita. Jadi benda-benda macam ni bahayalah. Kita doakan yang baik-baik je untuk orang. Jangan cemburu dengan rezeki orang, semua orang ada rezeki. Cuma cepat dengan lambat. Yang ketiga datang daripada jin yang berjiran dengan kita, yang di sekeliling kita ni ada jin, di mana-mana ada jin. Cuma beza mengganggu ataupun tidak. Jin liar ni biasanya dia mendampingi manusia, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama dia suka, sebab yang kedua dia jatuh cinta, sebab yang ketiga kita terganggu tempat mereka ataupun terbunuh mereka apabila mereka berwujud dalam bentuk-bentuk binatang seperti ular, ayam hutan, pelesit dan sebagainya, lipan dan sebagainya. Jadi hati-hati nak bunuh apa-apa binatang, pastikan kita baca kalimah-kalimah bismillah dan juga ayat-ayat yang biasa dibaca orang tua terdahulu, iaitu Al-Fatihah, 3 kul, Ayatul Kursi dan sebagainya, insya-Allah. Lalu bila mereka ini kerana 3 sebab ni, mereka akan mendampingi kita lah. Dan seterusnya yang keempat datang daripada ilmu-ilmu, amalan-amalan, mentera-mentera yang kita amal sendiri ataupun kita Google ataupun kita beli kitab, kita belajar sendiri, semak, kita baca amalan ni, kita buat amal ni tanpa ada guru, ataupun kita belajar dengan guru yang salah, ataupun kita dapatlah mentera daripada tok nenek kita ke, ambil ni untuk jaga diri kamu, baca ayat ni setiap malam, seru nama ni, panggil dia datang jaga kamu. Kita tengok pun macam ayat Quran je, pasal dia ada campur-campur ayat dia. Kita pun tak tahu, kita pun amal. Kita amal je sekali, automatik perjanjian tu telah termaktub lah. Jadi kena hati-hati nak amal apa-apa. Dan seterusnya datang daripada barang-barang mistik, barang pusaka seperti keris, tombak, pedang, tangkal-tangkal, apa sahaja jenis batu-batu permata ataupun wafak-wafak, benda-benda yang bertuliskan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran ataupun huruf-huruf Al-Quran, tetapi kita tak boleh baca, dan ada juga gambar-gambar binatang pada benda-benda itulah.
Jadi benda-benda tu dipanggil wafak. Kadang-kadang kerana benda tu kita simpan, adanya benda yang datang menjaga kita lah. Dan macam biasa mereka akan datang dalam bentuk yang baik dan juga bentuk yang cantik agar kita terpedaya. Kalau dia datang rupa lembaga hitam, muka buruk, cakap aku jaga engkau, jagalah solat, agak-agak nak tak kita? Memang tak nak lah. Dia datanglah pakai jubah putih, muka bercahaya, aku penjaga engkau, aku Raden ni. Dan dia orang ni banyak, bila dia mendampingi manusia, dia nak tipu daya kita, dia akan pakai nama-nama tokoh terkenal dan tersohor zaman-zaman dulu. Ada juga yang klaim penjaga dia adalah hang tuah datang menjaga dia. Ada yang klaim Puteri Gunung Ledang yang menjaga dia, dia ni keturunan Puteri Gunung Ledang. Ada yang klaim Cik Siti Wan Kembang, ada yang klaim itu dan ini. Subhanallah. Kerana apa? Bila kita dapat satu petanda bahawa kita ni keturunan, contohlah Merung Mahawangsa. Lepas tu kita dapat satu kelebihan. Agak-agak kita rasa bangga tak dengan benda tu? Ataupun kita ni kononnya dia bagi tahu kita ni keturunan hang tuah lah, ataupun mak kilau. Dan dia datang pun dalam wujud mak kilau, kita pun rasa besar diri dah. Aku keturunan mak kilau menyeruh datang jaga aku. Dan ada juga kes-kes yang saya pernah handle dan juga saya alami sepanjang saya belajar dan merawat. Ada orang tu kononnya dia boleh panggil roh Nabi Hidi masuk dalam badan orang. Sesungguhnya roh seseorang tak boleh masuk dalam roh badan orang lain. Yang masuk tu adalah jin yang menyamar. Dan sesiapa wali-wali Allah, memang dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan sesungguhnya mereka tidak mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Maksudnya di sisi Tuhan tu mereka duduk di sisi Allah Ta'ala lah. Bukan dia akan datang masuk dalam badan orang tu, orang ni dan menolong orang lain. Benda ni semua adalah penipuan daripada bangsa-bangsa jin. Subhanallah. Kena hati-hati. InsyaAllah. Bila seseorang terkena gangguan jin, dia akan ganggu beberapa perkara dalam hidup kita. Yang pertama, dia akan ganggu fizikal kita. Dia akan menyakiti. Sakit yang macam mana? Okay, saya terangkan. Sakit gangguan jin ni, yang pertama kita cek dengan pakar yang berkaitan dengan sakit kita tak sakit. Tak ada jawapan lah. Yang kedua, sakit yang berwaktu. Lepas asar, biasanya pukul 6 petang, nak maghrib, sampai subuh tu kita sakit. Kita gatal lah, mula gatal sini, dicocok tang sini, gitulah. Bila siang normal ataupun kurang. Siang kurang, masuk je pukul 6 petang mulalah gatal. Mulalah tak tentu arah hidup. Nak semayang lagi kuat pula dia. Itu sakit yang berwaktu. Dan seterusnya sakit yang beralih-alih. Sekejap dia kat sini, sekejap sakit sini, sekejap gatal sini, sekejap gatal sini. Dia macam ada benda yang bergerak di bawah kulit kita dan menyakiti satu-satu tempat. Dan seterusnya, gangguan ataupun sakit yang bertempat di rumah, di tempat kerja, di tempat kita menjaga, kita sakit. Keluar pada kawasan tu, kita tengok wayang, tak sakit pula. Pergi karaoke sedap, nyanyi 10 lagu, tak gatal pula. Keluar pada karaoke, balik rumah gatal. Jadi sakit yang bertempat. Jadi ini adalah sakit-sakit gangguan. Yang pertama, dia akan menyakiti kita. Yang kedua, dia akan ganggu emosi kita. Kita akan jadi panas baran tanpa sebab, kita akan jadi takut tanpa sebab, kita akan jadi sedih tanpa sebab, dan kita akan jadi putus asa ataupun kita rasa macam lemah semangat sangat-sangat. Kalau kena ujian tu kita memang drop habis. Jadi dia akan ganggu emosi yang kedua. Yang ketiga, dia akan ganggu ibadah kita, sukar untuk beribadah. Nak ibadah je macam-macam rasa lah. Gatal lah, itulah, nampak itulah, angkat tangan je rasa benda ikut kat belakang lah, itulah, inilah. Dengar bisikan lah, apalah. Tak apa, biarkan dia. Dan seterusnya, dia akan ganggu tidur malam kita, sukar untuk tidur malam. Kadang-kadang rasa macam ada benda, kadang-kadang ada rasa benda naik katil. Kita buka mata, aku rasa macam ada benda naik atas katil ni, tapi tak ada apa-apa. Kadang-kadang kaki kita macam kena cucuk, kita dengar suara kat telinga, kita nampak kelibat ujung katil. Jadi ini lah yang mereka ganggu kita. 4 benda ni mereka ganggu kita. Ini adalah sakit gangguan. Kalau penonton ada tanda-tanda dan ciri ni, memang ada gangguan jin lah. Tak payah suruh siapa-siapa scan pun, memang ada gangguan. Jelas. Dan seterusnya, dia akan ganggu kita tak boleh dengar ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat ruqyah ataupun zikir. Ada orang tak boleh dengar azan. Azan pun tak boleh nak dengar. Dia akan jadi tak tentu hala, ada yang sampai pengsan dan sebagainya.
Logik kita seorang manusia, kita seorang umat Islam tak boleh dengar azan. Tak logik lah. Jadi bila kita terefek dengan ayat-ayat ruqyah, kita dengar ayat Quran, kita muntah ke, sakit kepala, rasa tak selesa, rasa serabut ke, adalah gangguan. Ini ciri-ciri. Walaupun kita tak boleh nampak mereka, tapi kita boleh tahu kehadiran mereka tu, dan gangguan yang ada pada diri kita ni mesti akan ada hint yang kita dapat. Jadi ini antara gangguan-gangguan ni punya, inilah untuk kita kenal pasti. InsyaAllah sebelum apa pun, kita semua bermohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan urusan kita. Yang paling penting sekali dalam hati kita, kita kena yakin bahawa Allah lah yang memberikan penyakit, dan hanya Allah mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Allah yang menurunkan ujian, dan hanya Allah mampu mengangkat ujian, dan Allah yang subhanallah, yang menyempitkan, dan hanya Allah dapat melapangkan. InsyaAllah kita manusia hanya mampu usaha sahaja. Boleh ikut saya baca Sumpah Pemutus Perjanjian ni. Kita putuskanlah apa-apa pun perjanjian mungkin pernah dibuat oleh keturunan kita yang kita tak tahu pun, ataupun mungkin yang pernah dihantar ke atas nama kita ke, kita putuskan. InsyaAllah semua boleh baca, yang dari saya pun boleh baca. Ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang dihantar kepadaku, yang dipuja ke atas namaku, yang aku terima secara rela ataupun paksa, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Bebaskanlah diriku, ahli keluargaku, keturunanku, harta bendaku, rezekiku dari berkait lagi dengan mereka. Berikanlah aku jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Berikanlah aku perlindungan ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Okey, saya terang sikit lagi. Kalau dalam tubuh tidak ada apa-apa gangguan, maka tidak akan ada apa-apa rasa ketika proses kita buat rawatan ni lah. Kalau diri ada gangguan 50% ke bawah, maka ada tindak-tindak balas. Contohnya dah mula rasa berdebar, nanti akan ada rasa menikam, rasa gatal tu tiba-tiba akan mengenyam masa kita buat rawatan, akan muntah, mengeluarkan angin, sedawa kentut, dan ada tindak balas pada body dah. Dah mula ada serangan-serangan. Kalau gangguan tu menguasai diri kita 100%, maka diri akan kerasukan dan akan dikendalikan lah. InsyaAllah semoga Allah mudahkan urusan kita. Semua yang ada boleh tutup mata. Dalam hati zikir Allah, Allah, serahkan diri pada Allah. Hanya ingat Allah saja. Buang dunia, buang isinya. Pasrahkan diri betul-betul pada Allah. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, aku yakin hari ini aku usaha Engkau akan menyembuhkan aku ya Allah. InsyaAllah kalau ada rasa sakit sangat nanti bagi tahu. Dan nanti dalam proses ada part saya akan tekan poin-poin tertentu di belakang telinga, di ubun-ubun dan juga belakang badan. Jangan terperanjat InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أول وآخر وظاهر وباطن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحيا والممات ومن شر فتنات المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi najini minal qawmiz zalimin. Ya Allah, lindungi aku dari khianat manusia, jin dan sihir. Ada energi pada belakang. Subhanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan, ku izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika di dalam tubuh mereka ada jin dan sihir, ya Allah, buktikan, ya Allah, tunjukkan, ya Allah, zahirkan, ya Allah. Jika ada di luar yang mengganggu mereka, ya Allah, sejauh mana pun mereka, ya Allah, heret mereka masuk dan buktikanlah, ya Allah. Sungguh tiada daya dan upaya aku, ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Kak, tutup mata, tenangkan diri betul-betul. Serahkan diri pada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا معشر الجن mewujud dengan izin Allah. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah, jika mereka ada ya Allah, berikan tanda ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi
في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أول وآخر وظاهر وباطن. الله أكبر. Ya Allah, zahirkan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Allahu Akbar. Kat sini rasa kuat ni, ada dalam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya ma'syaral jin, mawjud dengan izin Allah. Allahu akbar. kunci dia berkeluar, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinuh. Allahu akbar. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Bismillah. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Allahu akbar. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Ya Allah, ya Zahir, ya Batin. Abang depan sikit, bagi saya laluan belakang. Okay, akak semua depan sikit, bagi saya laluan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allah Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita boleh nampak kalau sesuatu body tu ada gangguan, dia akan terefek. Akak ni tadi kita pada awal tiba-tiba muntah sendiri sedangkan kita tak ada pun menekan leher dia ke apa ke. Jadi dia akan terefek bila ada gangguan dalam tubuh, dan energi kuat pada akak dan pada belakang dinding ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Sakit tak? Saya tekan? Tak ada. Alhamdulillah. Kita ada je kaedah yang kita tak perlu sentuh pesakit, tapi saya tak nak buat lah, nanti mengundang fitnah. Atau ubat orang macam ni je tak sentuh, nanti nampak macam pelik pula. Ni kita tekan ni poin-poin yang biasa mereka duduk, yang buat kita sakit belakang, berat bahu. Itu sebab kita tekan. Bila orang yang ada gangguan tu, kalau perasan tengok video, kita tekan je, dia terus menjerit sakit. Sedangkan kita tak tekan kuat lah. Allah. Okey. Kat depan sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Allahu akbar. Sakit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey? Sini biasa. Dia biasa kat sini. Sini lubang tengkuk ni. Sini. Ni semua poin-poin dia kita tekan. Allahu akbar. Sini sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allahu akbar. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melanatmu dengan laknat Allah. Ya Allah, hancurkan segala kebatilan yang ada dalam tubuh ini. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang, dia hanya menyakiti kita tanpa dia merasuki kita. Ada orang yang dah dikawal emosinya 100% ataupun 50% ke atas, itu yang dia boleh kerasukan. Ada jin hanya yang mengganggu manusia dalam tidur, menampak-nampakkan diri, tapi dia tak sakitkan kita. Sebagai manusia biasa, kalau dah hari-hari nampak kelibat, agak-agak terganggu. Nak tengok TV pun nampak terasa ada kelibat. Nak tengok TV ada orang panggil suara, panggil nama. Gangguan lah. Tapi gangguan yang jenis menampakkan diri, memanggil-manggil je ni. Tapi dia tak sakitkan kita. Kita nak semayang je kan, kita rasa terganggu lah ibadah kita, macam nak kusyuk. Ada yang sampai tahap menyakiti. Dia sakitkan kita sampai boleh lumpuh. Subhanallah. Ada yang tahap dia sakitkan kita, dia rasuk kita. Itu yang tu dah tahap parah lah. Ada bisikan sampai suruh tikam suami, tikam isteri, tikam anak, bunuh anak, semua ada. Itu dah sampai tahap totally dikawal kita. Kurang tak kat sini? Dah kurang. Bila kita dah tarik, dia akan kurang.
sebelah belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit macam tadi tak? وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Sakit macam tadi tak? Ada pun dah kurang? Sakit lagi, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Akak dengan abang saya tekan poin-poin tu, ada rasa sakit tak? Tak ada kan? Clear ni, alhamdulillah. Cuma abang ni macam biasa saya cakap dialisis kan. Kita bila buah pinggang kita ada masalah, dia akan ganggu satu sistem badan lah. Pasal saya yang boleh saya tahu pasal dialisis ni pasal arwah bapa saya 3 tahun dialisis. Jadi simptom orang yang dialisis ataupun sakit buah pinggang ni kita tahulah. Dan dengan sebab saya terangkan dalam video, kita buat video, ada seorang komen, dia cakap, alhamdulillah abang, sebaik saya tengok abang punya video, saya dah nak bawa mak saya pergi pusat rawatan. Ada gaduh sakit ni. Lalas ciri-ciri yang abang cakap pasal buah pinggang tu ada pada mak saya. Saya pergi cek, rupanya mak saya dah tahap 4 buah pinggang. Bayangkan kalau pergi perawat yang kaki skema, dia cakap saka lah kat kaki bengkak. Kena hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lagi? Sekejap Yang duduk dekat sini dia selalu yang bisik-bisik kat kita, yang menyakiti kepala. Kita selalu sakit kepala. Yang duduk dari sini. Terus kita tekan sini ni. Dekat belakang telinga kita ni ada lubang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni ada lubang belakang telinga dekat tengkorak. Yang ada lubang belakang sini pula, dia buatkan kita punya leher ni selalu rasa berat. Dekat dari sini lubang ni. Allah. Jadi akak tu kita tak buat tolong. Dah nak cuba pujuk, dia tak nak. Tak ada. Okey. Allah. Ni kalau body tu kosong memang tak ada rasa apa-apa, kita tekan kuat apa pun. Kita cuma rasa sakit kena tekan je lah. Bukan sakit dia tu rasa macam kena pisau kan? Rasa tajam kan? Kaedah saya ada beberapa kaedah saya guna lah. Kalau kita tak dapat checking dia melalui bacaan, kita checking melalui sentuhan macam ni lah. Kita tekan poin-poin yang biasa dia orang duduk. Pasal kita nak rawat orang, biar kita sungguh-sungguh lah tolong. Kalau sekadar datang tak keluar pun kita cakap keluarkan, tak elok lah macam tu. Cuma orang tak tahu, dia akan cakap apalah pegang-pegang kepala orang semua. Orang sakit, kita berubat. Bini nak mengandung, doktor jangan pegang perut bini saya, jangan pegang badan bini saya. Saya nak mengandung, saya nak beranak, bersalin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau kena gatal-gatal ni, jin ular yang mengganggu kita. Kulit kita akan sadir macam kulit ular. Ni. Macam jin ular. Ya. Sebelah arwah suami akak. Oh. Dia kata ada satu ular. Allahu akbar.
Memang sakit selalu belakang. Okey, kita cek sini sakit lagi tak? Bismillah. Sakit lagi? Sakit. Aduh. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sakit. Hilang balik. Kurang tak? Kurang sikit. Alhamdulillah. Jadi kalau yang betul-betul yang gangguan tu kuat pada tempat-tempat ni saya letak jari je dia dah menjerit dah. Tanpa kita tekan kuat-kuat. Ni kacau kita, dia sakitkan kita. Bila kita sakit, kita ibadah pun kita tak khusyuk. Dan bila kita sakit, kita akan cepat marah-marah. Lepas tu dia kacau emosi, dia kacau semua, dia kacau. Kita tak tertanggung, itu yang baru sampai depan rumah dah kena rasuk pun ada. Gaduh sikit dengan suami kena rasuk, gaduh sikit kena rasuk, kecil hati sikit kena rasuk. Dah tak normal lah kita, hidup kita. Kurang kan? Alhamdulillah. Sini sakit lagi? Kurang? Kurang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahu akbar. Kalaulah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. Dagu tak lepas. Kejap. Ini banyak. Tangan kiri saya dah mula apa? Susah nak angkat. Rasa berat? Dah berat. Susah. Ni gangguan memang banyak attack badan kita belah kiri, side kiri. Kiri. Sebelah kanan ni Rasulullah suka, dia orang tak suka. Kak luruskan tangan. Luruskan. Okey. Ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia angkat lah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sini وإذا بتشتم جبار وإذا بتشتم جبار وإذا بتشتم جبار يا قهار يا جبر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Okey. Terus. Okey, turun depan. Okey, angkat. Lagi. Okey, turun tepi. Okey, naik atas balik. Sakit kat mana cakap? Sini. Okay. Macam frozen shoulder ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pesakit lutut juga ni. Sendi-sendi. Angkat. Bengkokkan tangan sekejap. Okey, bengkokkan tangan. Okey. Tahan sikit ini pegang belakang leher. Bismillah. Okey. Depan. Okey, angkat tangan atas. Lagi. Okey. Letup. Okey, turun tepi. Boleh. Naik balik. Jadi meletup sini. Sakit. Saya pun macam-macam letup ni. Letup Okey, depan naik. Rasa ringan sikit tak? Tepi, turun, naik. Seringan tak? Rasa beza tak? Alhamdulillah. Selalu dia dah tukar urut. Ya. Okey, agak pusing pula. Pusing mengadap sana. Bismillah. Keren. Lunjuklah. Berunjuk boleh. Tak berunjuk. Okey. Tak dia tarik ke depan. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. الله أكبر. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melanatmu dengan lanat Allah. Allahu Akbar. Kita kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Ya mau ngah Den. Allahu Akbar. Dia nak clearkan dia orang ni kena ambil masa, kena slowly and steady. Kita tak boleh kelang kabut. Kalau kita kelang kabut, kita boleh nak buat booking cepat. Satu malam kita buat 4 tempat. 8 malam kita dah keluar, satu rumah tu 1 jam je. Boleh. Tapi benda tak keluar. Datang lebih kurang aja. Lebih kurang baca, lebih kurang tarik, tapi orang tetap tak lihat apa-apa. Kita nak benda tu lepas kita clearkan pesakit rasa perubahan. Macam tangan akak kan? Lepas kita dah betulkan, dia rasa terus perubahan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gaya Raya kan sebulan. Dekat belakang badan tak ada? Kurang kan? Selalu kalau ada gangguan dari sini, berikat kita ni, saya tekan kat poin sini akan sakit. Dia banyak dekat area bahu. Bahu, belakang telinga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu Akbar. Belakang ni rasa sakit lagi tak kalau saya tekan? Sakit juga. Ada rasa kurang tak? Tapi akak ni tadi dia efek dia awal lah. Awal-awal dia dah meloya dan muntah. Kepada yang booking nanti, kalau ada sakit gatal-gatal kena bagi tahu awal dekat PA saya. Pasal kita nak suruh sediakan daun semambu dengan bau daun bidara. So kita nak mandikan dengan daun tu lah. Kalau tak ada, pergi cari dekat farmasi ke mana-mana ke, satu mandian nim, daun semambu tu kan, mandian Himalaya tu, kita rukiahkan mandian tu. Mandian Himalaya tu, daun semambu ni memang elok untuk sakit gatal-gatal ataupun daun bidara. Kalau tak ada, kita pakai limau je lah. Kalau ada boleh ambil, kan kita mandikan sekali dengan dia. Biasa rumah India ada daun semambu. Daun semambu biasa rumah India dia akan tanam depan rumah dia tu. Dia nak ambil daun tu, dia campak duit shilling. Kita jangan campak lah duit shilling. Rasa dalam yang tu, dalam pasu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi satu, apa yang kita buat ni semua kita belajar dan kita ada teknik, kita ada guru belajar. Mana poin kita selamat tekan, mana poin kita tak selamat tekan. Sebab saya cakap risiko bila kita tak belajar, kita tiba-tiba pandai. Tekan-tekan orang mati kan, siapa nak jawab? Tekan-tekan kan tiba-tiba herut mulut orang tak boleh lurus, siapa nak jawab? Pasal ada ilmu yang kita harus belajar. Dan bila kita dah belajar, kita dah berguru, barulah Allah akan ajarkan ilmu yang kita tak tahu, mengikut pengalaman kita. Boleh urut orang, mana belajar? Saya tiba-tiba datang sendiri bang, kelebihan. Urut-urut tangan orang tak boleh angkat. Siapa nak jawab? Cakap ni, kalau saya suka-suka main betul je bahu dia, tiba-tiba bahu dia makin parah, agak-agak saya kena tak? Kena saman silap-silap. Simple je, kita minat merawat, kita pergi cari guru untuk belajar rawatan. Kita minat mengurut, kita pergi cari guru. Kita minat membidan, kita pergi cari guru. Guru manusia ni pun banyak yang menipu, ini kan guru yang di alam ghaib. Alam manusia ni pun, kau depan kita sahabat, belakang kita tikam. Depan kita belah sini shilling dia, belakang kita macam ni shilling dia terbalik. Dia tak jadi cermin. Carilah sahabat yang menjadi cermin. Kita menangis, dia pun ikut menangis. Kita tersenyum, dia pun ikut tersenyum. Cik. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tak? Alhamdulillah, ya Allah. Ni yang duduk sini ni yang selalu ada bisikan kita dengar, dan yang belah sini dia akan sakitkan kepala kita belah sini. Yang sini dia akan sakitkan kepala belah sini. Bismillah. Kurang kan? Alhamdulillah. Allah. Pasal dekat area leher ni semua ada poin-poin nadi kan. Salah tekan. Innalillah orang ni. Macam mengeluarkan susuk yang nyata lah. Susuk yang orang masuk memang jarumah masuk dalam muka semua, saya tak boleh buat. Pasal saya tak ada kepakaran tu. Seorang kawan saya, Ustaz Muhammad Farizwan di Kulim, Ustaz Rawatan Nur Zikir, dia boleh buat. Pasal dia memang ada pengalaman buat benda tu. Kita kalau nak keluarkan susuk gaib tu, insya-Allah kita cubalah buat. Tapi benda yang nyata saya tak berani. Potong-potong muka orang tiba-tiba. Hegut muka orang. Jenuh. Cuma kita boleh cakap lah, ada benda yang kita boleh, ada benda yang kita tak mampu. Macam sakit hospital, bawah pinggang, semua tak boleh buat. Sakit gangguan jin dan sihir sahaja. Macam stroke, kalau stroke tu melibatkan gangguan, insya-Allah kita boleh clearkan lah. Kalau memang stroke akibat penyakit hospital, dalaman kita dah ada masalah, tak dapat nak tolong lah.
Kurang tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, kau melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Okay, kita terus sambung ruqyah. Okay, terus tutup mata balik. Jangan isi betul lutut lepas kita habiskan Tutup mata balik, niatkanlah hati, ya Allah, kalau ada lagi jin dan sihir dalam tubuh aku ni, ya Allah, Kau hancurkan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Aku yakin hari ini aku usaha, aku akan sembuh sepenuhnya, ya Allah. Ya? InsyaAllah. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahu ghafurur rahim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله
salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan azan yang kulaungkan, ya Allah, hancurkan segala jin, segala sihir, segala kebatilan yang ada di dalam tubuh mereka, rumah-rumah mereka, ya Allah. Bebaskanlah diri mereka, ahli keluarga mereka, keturunan mereka, harta benda mereka, rezeki mereka dari berkait lagi dengan bangsa-bangsa jin, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innaka la tahdi. Okey, buka mata. Ada rasa apa lagi tak yang tak selesa dekat mana-mana? Kakak? Okey, kakak? Alhamdulillah okey. Rasa ringan tak bahu apa semua? Tangan. Cuma akak dua ni kan mata saya nak kena clearkan, nak tutup hijab. Dia sebenarnya bila kita nampak jin tu bukan kat luar. Dia kat kelopak mata kita, tapi dia ada teknologi yang konon-konon dia kat luar. Dia duduk kat mata kita ni. Sebab mata kadang-kadang jadi kabur. Ada macam mata jadi macam ada silau, ada nampak cahaya apa semua tu. Dia lah tu melintang main kat sini tu. Subhanallah. InsyaAllah kita akan sambung selepas siap mandian. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentakdirkan sesuatu, urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala malam ni. Syukur Alhamdulillah.
Setiap manusia itu diuji, tapi ujian manusia itu berbeza-beza dan jalan keluar manusia itu pun berbeza-beza. Takkan samalah. Kalau semuanya sama pun susah juga. Kalau semua manusia muka sama, mana nak cari bini kita pergi mana bini aku ni? Semua muka sama, mana laki aku ni? Mana satu laki aku ni? Jadi Allah Ta'ala tu menciptakan sesuatu itu bervariasi dan juga berwarna-warni. Ada manis, ada pahit dalam hidup kita. Ada susah, ada senang, ada sihat, ada sakit. Semuanya berpasangan. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk rawatan. Kita tanyakan mereka apa yang mereka rasakan sebelum dan selepas rawatan. Akak dulu, saya pegang mic, akak cakap je. Okay. Alhamdulillah, badan rasa ringan. Tangan saya dah boleh angkat. Alhamdulillah. Kalau tidak dia memang setengah je. Dah lemah kan. Alhamdulillah sekarang okey. Rasa memang ringan gelah sangat sikit. Alhamdulillah. Okey. Tadi sebelum buat rawatan rasa macam mana? Memang dah lama lah sakit ni. Cuma kita ni biasalah urut-urut tu kita urut lah. Tapi benda tu memang badan tu memang sakit lah. Okey. Susah nak dicakap, memang sakit satu badan. Alhamdulillah. Sekarang rasa ringan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, akak pula? Alhamdulillah. Saya belakang ni memang selalu sakit-sakit kan, kepala. Ni rasa dah mandi semua ni ringan dah lah. Alhamdulillah. Badan semua dah ringan dah rasanya. Alhamdulillah. Memang rasa perubahan tu Berubah rasa. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kita sebagai manusia hanya mampu usaha. Saya selalu cakap mustahil bagi manusia tapi tiada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Janganlah kita berharap terlampau-lampau kepada makhluk. Janganlah kita memandang makhluk tapi memandang Allah Ta'ala. Saya ni betul, saya tak pakai jubah serban. Saya tak nampak seperti seorang perawat Islam. Kenapa saya pakai macam ni? Pasal saya nak pesakit semua rasa selesa dengan saya. Dan lagi satu, saya nak jaga hati saya daripada riak, sombong dan angkuh. Biarlah orang pandang rendah dengan saya. Yang penting Allah tinggikan Allah Ta'ala. Jadi itulah reason kenapa saya pakai biasa. Dan saya akan selalu cakap, Allah yang bagi sakit dan Allah yang akan sembuhkan. Sebenarnya paling penting kita kena faham dekat sini. Manusia tak boleh memberikan apa-apa kesan pada manusia lain. Yang boleh memberikan kesan baik ataupun buruk Allah Ta'ala. Yang penting selepas dirawat, kita baiki kita punya pemikiran, kita punya sangka baik terhadap Allah. Baiki kita punya hubungan dengan Allah, solat kita. Kita kalau tak mengaji, kena mengaji dah. Kalau tak zikir, kena zikir dah. Kalau tak selawat, kena selawat dah. InsyaAllah kita akan bagi juga amalan untuk pesakit. Amallah kerana Allah, jangan kerana nak sihat. Kadang-kadang ada yang beramal kerana nak sihat dan sihat dia berhenti beramal. Cuma kita boleh cakap pesakit yang ada gangguan ni, badan dia umpama magnet yang akan menarik gangguan lain. Jadi kita kena jaga betul-betul amalan khusus zikir yang kita bagi ni. InsyaAllah selepas kita usaha, kita berdoa, lepas kita doa, kita sabar dan selepas itu kita bertawakal pada Allah. InsyaAllah saya minta maaf kalau ada terkasar kepada keluarga ni. Diharap semuanya selesai, semuanya clear di sini. Dan insyaAllah mudah-mudahan tidak ada apa-apa pertikaian lah selepas perjumpaan kita. InsyaAllah kepada yang menonton, kita harapkan dapat mendoakan semua pesakit-pesakit yang kita rawat. Tujuan kita buat video ni supaya kita dapat minta doa semua yang menonton sebenarnya. Tidak ada aib, tidak ada fitnah pun sebenarnya dalam apa yang kita buat. Kerana kalau boleh nampak, kita memang betul-betul jaga privasi pesakit. Kita betul-betul tak ada kata tuduh pun dalam kita punya video. InsyaAllah. Sebagai pesakit, kita tak perlu tahu mana datangnya jin ni. Tapi kita rawat sehingga dapat jalan keluar. Itu paling penting. InsyaAllah. Sampai di sini saja, kebenaran tak pernah mengalah. Bye.